tengah hari saya ucapkan kepada Dr. Pisul dan rakan-rakan saya. Nama saya Timotius dan ini merupakan rakan-rakan saya. Saya Kuwai. Saya Tong Wei Lam. Saya Lui Li Wen. Saya Eng Ying Hui. Sekarang saya mempersilakan Kuwai untuk menceritakan latar belakang tembok besar Cina. Sekarang saya akan menceritakan latar belakang tembok besar China. Tembok besar China atau di dalam bahasa Cina disebut Wan Li Changcheng yang bermakna tembok panjang 10,000 li. Pada masa itu, kerajaan telah mengarahkan para petani membina tembok ini dan ramai yang mati ketika membinanya. Oleh itu, ia juga digelar kubur terpanjang di bumi. Bangunan ini berfungsi untuk melindungi dan mengkonsolidasi wilayah negara-negara Cina dan Kekaisaran. Beberapa tembok sudah dibangun sejak abad ke-7 sebelum Masehi oleh negara-negara Tiongkok. Kemudian, pembangunan tembok tambahan dibangun oleh Kaisar China pertama yang bernama Qin Shi Huang. Tembok China besar yang paling terkenal pada saat ini dibangun oleh dinasti Ming. Bahagian dalam tembok berisi tanah yang bercampur dengan batu batan. Tembok besar China merupakan bangunan terpanjang pernah dibina oleh manusia dan ia diletak di Republik Rakyat China. Bangunan ini panjang keseluruhan ialah 8,851,8 km. Pada tahun 1987, tembok besar China telah disenaraikan sebagai warisan dunia. Pada saat ini, sistem pertahanan tembok besar umumnya diakui sebagai salah satu prestasi arsitektur paling mengesan dalam sejarah. Seterusnya, saya akan mempersilakan Tong Wei Lam untuk menceritakan garis masa tembok besar China. Okey, sekarang saya ingin membentangkan kronologi pembinaan tembok besar China. Pembinaan tembok besar China bermula sejak daripada zaman negara-negara berperang, di mana negeri-negeri membangunkan benteng untuk mempertahankan sempadan mereka. Selepas China disatukan menjadi sebuah empire oleh Qin Shi Huang, beliau telah memberi perintah untuk menghancurkan tembok-tembok yang membahagikan empire-nya bagi membina kerajaan pusat yang kuat serta mencegah kebangkitan mantan bangsawan taklukannya. Untuk mempertahankan empire daripada serangan orang rasa Xiongnu, beliau telah pun memulakan pembinaan tembok baru dengan menghubungkan sisa-sisa benteng di sepanjang sempadan utara empire. Tradisi membina tembok ini telah diteruskan oleh banyak dinasti bagi membentang serangan dari utara, termasuklah dinasti Han yang membina tembok paling panjang sekali, iaitu dari Yumengguan hingga ke Liaodong. Konsep pembinaan tembok besar ini telah dihidupkan semula ketika dinasti Ming bagi menahan serangan suku-suku Mongolia. Menjelang akhir pemerintahan zaman dinasti Ming, tembok tersebut dulu berfungsi untuk menahan serangan daripada orang Manchu. Walau bagaimanapun, orang Manchu telah berjaya menyeberangi tembok besar dan mengalahkan Li Zhishen yang merupakan pemimpin pemberontak. Orang Manchu segera membina pemerintahan dinasti Qing di seluruh China. Pemerintahan dinasti Qing merangkumi Mongolia dan wilayah-wilayah di luar tembok besar, menyebabkan konsep pembinaan tembok besar dihentikan kerana tembok besar telah kehilangan fungsinya. Sekarang saya ingin menjemput Timotius untuk meneruskan pembentangan. Okey, saya akan membentangkan tentang seni bina tembok besar Cina. Pada zaman dahulu, tembok ini dibina di dataran pegunungan dan melintasi padang pasir, padang rumput dan tanah payah. Tukang bina telah membina struktur yang berbeza berdasarkan keadaan muka bumi yang berbeza. Tinggi tembok besar Cina umumnya belasan meter dan lebarnya kira-kira 5 meter. Pertama sekali, dinding paling awal berfungsi untuk menahan senjata kecil seperti pedang dan tombak. Oleh itu, tukang bina menggunakan tanah dicap kerikil untuk menahannya. Selain itu, tukang bina menggunakan tanah atau lebih dikenali sebagai bata untuk membina tembok di dataran rendah. Tanah ini digabung dengan mortar supaya ia akan menjadi lebih kuat. Oleh itu, tembok akan lebih bertahan. Akhir sekali, tukang bina menggunakan batu sebagai bahan utama untuk tembok ini, terutamanya tembok di daerah pegunungan. Walaupun batu sukar digunakan berbanding dengan bahan lain, ianya adalah paling bertahan. Sekarang saya mempersilakan Lui Li Wen untuk menceritakan sumbangan tembok besar Cina. Sekarang saya ingin membentangkan sumbangan-sumbangan tembok besar China. Pertama, tembok besar China telah menggalakkan pembangunan ekonomi China. Pada masa dahulu, orang bangsa Han membina tembok besar untuk melindungi hasil pertanian dan mencegah rompakan kaum nomad dan menyebabkan kemajuan perdagangan dan kontrol imigrasi dan emigrasi. Selain itu, tembok ini merupakan lambang bangsa China kerana memajukan sektor pelancongan. Tembok besar China diakui sebagai salah satu 7 keajaiban dunia. Di samping itu, tembok juga merupakan tempat perlindungan bagi askar semasa berperang. Di samping menjadi tempat menyimpan senjata dan bekalan makanan. Tahi serigala dibakar di atas kubu dan membentuk asap bagi menyampaikan isyarat bahaya dengan segera. Akhir sekali, tembok China mempertahankan wilayah negara-negara China dan menjaga keselamatan rakyat.
Sebagai contoh, dinasti Ming mencegah bangsa Mongol dan kemudian Manchu. Kubu-kubu dibina untuk pengawasan dan pertahanan. Contoh kedua ialah selepas China disatukan, Qin Shi Huang menggerakkan beratusan ribu manusia untuk menyambung tembok bagi mempertahankan Xiongnu. Sekarang, saya ingin mempersilakan Ying Hui untuk membentangkan nilai dan pengajaran. Sekarang saya akan membincangkan nilai dan pengajaran yang didapati dalam dokumentari ini. Daripada kisah membina tembok ini, kita dapat lihat semangat bekerjasama daripada rakyat negara masing-masing. Untuk membina tembok besar ini, infrastrukturnya haruslah kukuh demi mempertahankan tanah mereka daripada serangan musuh. Hanya dengan semangat bekerjasama dan kegigihan, mereka dapatlah tembok ini dijayakan. Jadi, semangat bekerjasama antara satu sama lain dapat menjayakan sebuah projek. Selain itu, daripada kisah pembinaan tembok besar ini, kebijaksanaan pemimpin negara Chin terselah. Sebagai contoh, Qin Shi Huang, Kaisar Negara Chin, mengarahkan pembinaan tembok baru dan menghubungi sisa-sisa tembok lain agar mempertahankan negara daripada serangan orang-orang Xiongnu dari utara. Material utama yang digunakan di kawasan pergunungan adalah batu, sementara itu pembangunan di dataran rendah menggunakan tanah. Dengan ini, tembok yang dibinakan dapat mempertahankan perbatasan negara Chin dengan efektif. Kesimpulannya, kita haruslah membuat keputusan yang bijak dalam kehidupan seharian kita. Akhir sekali, daripada kisah peperangan yang berlaku di kawasan tembok pertahanan, kita dapat lihat semangat askar-askar yang sanggup berkorban untuk negara mereka. Contohnya, negara Qin, Wei, Zhao, Qin, Yan, dan Zhongshan membina benteng pertahanan demi mempertahankan perbatasan mereka masing-masing. Rakyat negara masing-masing juga menampilkan diri sebagai askar untuk mempertahankan marwah negara mereka. Ini adalah kerana mereka amat cinta dan setia kepada raja dan negara mereka. Jadi, orang remaja haruslah memupuk nilai tersebut.